Hai, salam Tech Mania semua. Bersama saya lagi Amir Afham daripada MTAS Academy. Bersempena dengan ulang tahun MTAS yang keberapa dah tak ingat. Last kita orang sambut masa 2017 itu kot. Ke 2018 ada kot. Time tu kita orang pergi mandi. Sebelum ni MTAS gunakan kamera Blackmagic yang pertama, iaitu Blackmagic Ursa Mini 4K. Beli masa 2016 tak silap ataupun 2017. 5 tahun kemudian 2021 ada satu kamera baru yang hadir dalam keluarga MTAS, iaitu BMPCC 6K Pro ataupun nama panjangnya Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Panjangnya nama, tak boleh susah lagi ke Blackmagic. Belit lidah Jawa aku nak sebut. Okay, untuk hari ni kita tak buat unboxing sebab bos hari tu dah buat dulu lah. So check it out. Masa ni saya tak ada lagi dekat office sebab masa tu baru je lepas accident. So tak nampak lah macam mana depan mata saiz kamera ni, macam mana nak feel dia. So bila dah nampak dan pegang depan mata, my first impression is kamera ni dia ringan je. Dia tak berat sangat pun, dalam 2 kilo body sahaja. Sebab material dia rasanya cuma gunakan plastik Space Age carbon fiber polycarbonate composite. Plastik campur carbon fiber lah, senang cerita. Macam tu. Dan dia nampak agak besar macam kamera DSLR. Dia besar sikit lagi. Dia macam kamera DSLR yang kena steroid. Macam tu. Tapi kalau ikut nama dia, iaitu Blackmagic Cinema Pocket Camera 4K, tak pocket dah. Saiz dia tak boleh masuk pocket dah. Dan grip dia ni memang sedap lah untuk dipegang. Masa saya pegang tu memang sedap lah. Memang tough lah rasa dia. And apa lagi? Jom kita walk through apa yang ada dekat body ni. So bila korang pegang kamera dan korang akan nampak dekat bahagian skrin ni, dia dah tiltable macam kamera mirrorless daripada Sony A-series. Macam kita orang ada, iaitu A7, S2 kita orang lah. So susah sikit lah kalau korang nak rakam diri sendiri, kalau korang one man show ataupun korang vlogger. Biasanya vlogger tak pakai lah kamera ni. Yang paling saya nampak lah bila comparison antara LCD 6K Pro dengan Ursa Mini, boleh nampak lah beza dia. Yang 6K Pro ni memang usable untuk masa daylight macam ni lah. Untuk Ursa Mini dia tak berapa nak nampak sangat lah. Dia still ada, cuma kita tak berapa nak nampak lah. Ok, jom kita tengok button apa yang ada dekat bahagian grip belah kanan ni. Button yang first adalah button iris ataupun untuk aperture. Kita orang jarang gunakan button ni sebab tak pakai lens yang auto. Dan bawah ni pula adalah button focus yang juga manual untuk kita gunakan. Autofocus ni, kita boleh fokus, kita boleh gunakan button ni. Cuma masa nak guna tu dia terus fokus yang bertukar terus lah. Dia tak ada slow focus dan point untuk fokus cuma ada dekat tengah je. Kalau korang nak fokus kat tepi ke memang tak boleh lah. Bawah sini pula adalah HFR. HFR ni maksud dia adalah high frame rate. Means korang kalau nak tukar daripada shoot biasa kepada slow mo dengan hanya satu button je. Kemudian ada button zoom in, button masuk setting, dan last sekali adalah button untuk playback. Kemudian dekat sini pula ada satu tambahan yang best pada kamera BMPCC 6K Pro ni adalah built-in ND filter. Ni lah button dia, ada tambah tolak dekat atas ni, kat belah sini. So kalau korang beli kamera ni, korang tak perlu lagi lah nak beli ND filter sebab dah ada built-in dekat dalam ni. Kemudian dekat bahagian atas ni, dekat bahagian grip ni ada juga beberapa button yang korang boleh nampak, iaitu shutter button ni biasanya shutter untuk kita ambil gambar. Tapi dekat cinema camera, dekat Blackmagic ni, dia tukar daripada shutter button tu kepada record button. Dan sebelahnya barulah ada still button. Dulu masa saya tengok kamera ni, masa tak pegang lagi, just tengok review je kat YouTube. Ingatkan kamera ni adalah fully kamera untuk video. Tapi dia masih ada juga ciri-ciri untuk ambil gambar. Tapi gambar yang dia ambil tu hanyalah gambar RAW, iaitu format dia adalah DNG. Dan korang tak boleh pun nak playback, korang tak boleh pun nak setting ke apa ke. Korang just button still tu, maybe korang ada best shot ke, korang nak simpan shot tu, korang ambil gambar lah. Ataupun korang nak buat thumbnail ke, boleh lah.
gunakan still tu, sebab kamera ni bukan dia tak fokus pun untuk fotografi, dia cuma fokus dekat videografi. Kemudian depan ni ada juga scroll wheel macam DSLR, dan ada juga ISO button, shutter button dan white balance macam biasa. Dekat sini pula ada 3 button function yang sebenarnya button function ni adalah kita boleh custom. Kita boleh remap button ni nak letak function apa. Macam kita orang letakkan button yang selalu kita orang gunakan lah. Ciri-ciri yang selalu kita orang gunakan, macam contoh kita orang letakkan button untuk force color, untuk LUT, dan satu lagi untuk nanti Lokman letaklah button apa yang kita orang letak kat sini, lupa lah. Dan sebelah button-button ni ada dekat grip ni pula ada switch untuk on off, dan ada juga LED, yang mana LED ni kalau on dia warna hijau, dan kalau untuk charging ataupun pakai dengan external battery dia akan berwarna orange itulah, tak silap. Dan untuk bahagian tengah ni sebenarnya ia adalah tempat untuk connect dengan viewfinder yang 6K Pro ni dah support lah. Sebenarnya untuk kamera Blackmagic Cinema Pocket ni dia tak ada EVF. EVF tu maksudnya electronic viewfinder. Korang tak boleh nak tengok macam biasa macam ni lah. Cumanya korang boleh tengok melalui skrin. Dan untuk 6K Pro ni pula dah ada support untuk viewfinder. Cumanya viewfinder tu jual asing. Kena belilah. Tapi kita tak beli, dalam 2,500 macam tu. Itulah dia punya harga dia. So tak apa, kita orang boleh tengok melalui skrin je. Dan bahagian depan ni pula ada satu mounting point dengan thread screw dia, size dia adalah 1/4. So korang boleh letakkan apa-apa yang sesuai lah, macam mic ke, lighting ke, speaker ke, ataupun handle ke dan sebagainya lah yang bersesuaian. Okay, so untuk bahagian tepi ni pula tak ada apa-apa button, cuma ada slot memory card yang ada 2, iaitu first adalah CFast 2.0 dan juga ada SD card. Berita baiknya untuk korang yang nak upgrade daripada DSLR atau mirrorless, korang jangan risau, boleh je gunakan SD card korang untuk shoot. Tapi korang kena pastikan kalau korang nak shoot B-RAW ataupun HFR, high frame rate, pastikan memory card korang tu cukup laju. Kalau tak, memang dia tak support. Korang boleh check lah korang punya memory card apa yang compatible. Blackmagic dah ada list kan dekat website sini. Korang boleh check it out dekat description kat bawah ni. Kemudian dekat sebelah sini pula ada banyak flap-flap yang di sebalik flap ni tersimpan lah macam-macam port yang ada, macam audio jack, macam headphone jack untuk monitor audio korang. Ada full size HDMI macam S7S3. Korang boleh connect HDMI ni terus ke external monitor, dan bawah ni pula ada USB Type-C 3.1 Gen 1 port. Okay. Untuk USB Type-C ni korang boleh gunakan untuk mengecas dan juga untuk external storage. So untuk USB Type-C ni korang boleh connect dengan external storage macam SSD untuk tambahan storage lah. Kemudian disebabkan saiz kamera ni dah kecil, dia kecil lah daripada saiz Ursa Mini yang kita orang tengah guna ni. Blackmagic dah muatkan 2 mini XLR. Mini XLR ni untuk connect korang punya setup audio lah. Sebelum ni tak silap untuk 4K dengan 6K diorang just letak satu je, tapi yang ni dia letak 2. Tapi kalau yang Ursa Mini ni dia letak terus 2 full size XLR port. So korang boleh senang je nak setup audio terus direct ke kamera. Macam kita orang buat setup ni lah. Dan yang last sekali ada power port. Korang boleh gunakan sama ada dengan power plug, kita plug in, ataupun dengan external battery. Macam selalu kita orang shoot video yang panjang-panjang macam 10 minit ke M2 ke, dan yang macam panjang lah, macam kita orang buat challenge ke apa, pakai je plug tu, senang, dah tak payah nak risau pasal bateri. So macam mana pula dengan bateri life? Bateri kali ni dah gunakan bateri Sony NPF570 dan bukan lagi bateri Canon yang LPE6, tak silap. Dia kecil je Canon tu. Tapi ada improvement ke? Dia ada improvement, tapi dia still tak tahan lama lah. Dia tak tahan lama. Dia tak praktikal sangat. Kalau korang nak shoot kat luar, korang kena sediakan banyak-banyak bateri. Tapi kalau kita orang prefer untuk pakai dengan V-mount lah. Dengan apa? Bateri kamera connect dengan external bateri, V-mount. So kita orang boleh shoot dengan aman lah. Tak perlu nak tukar bateri. Rasanya bateri untuk full bateri kalau korang shoot
dalam sejam. Dalam sejam macam tu dah habis. Sebelah bahagian bateri ni pula ada 2 screw thread, 1/4 untuk lock dengan base plate tripod korang supaya kamera korang ni lagi selamat atas tripod. Nanti tak adalah bila korang dah mount kamera tu atas tripod, tak adalah dia goyang sini tak adalah, lagi selamat lah sebab ada 2 thread. Better lah daripada kamera biasa yang biasanya ada 1 je thread untuk lekat dengan base plate tripod. Terima kasih Blackmagic. Lagi satu, kamera ni gunakan lens mount EF ataupun daripada EF yang Canon tu lah. So kalau korang yang nak berhijrah daripada Canon kepada Blackmagic ataupun korang nak upgrade ke, nak jump ship ke, boleh jimat sikit lah sebab korang gunakan lens EF mount yang sama. Jadi bahagian depan ni adalah dia punya sensor Blackmagic design yang sama size macam Ursa Mini, iaitu Super 35mm, tapi lagi advance. Siap ada color yang baru dan resolusi yang lagi besar. Macam nama dia lah, 6K. Saya pun nak tahu juga macam mana performance sensor yang ni, apa bezanya dengan Ursa Mini kita yang ada. Lepas ni kita test. Okey, konklusinya beli atau tidak? Kamera Blackmagic Cinema Pocket 6K Pro, harganya dalam lebih kurang ikut harga market dalam 12,000 lah. 12,000 lah, harga dia around that. So bagi saya lah, untuk korang yang nak fokuskan kamera yang lebih pada videografi dan lebih pada cinema, ini adalah kamera yang paling sesuai untuk korang. Dan kalau korang yang maybe nak upgrade daripada mirrorless ataupun DSLR, ini adalah kamera cinema yang paling sesuai untuk korang lah, kalau korang ada bajet. Sebabnya korang dah tak perlu nak beli ND filter yang kat luar lagi dah, melainkan kalau tak cukup. Lepas tu kamera ni antara kamera yang paling murah dalam cinema line yang permulaan. Contohnya macam Sony FX3, S7S3. Kamera ni lagi murah daripada S7S3 yang S7S3 tu harganya lagi mahal dalam 15,000. Dan untuk para editor, untuk pengetahuan korang, codec daripada Blackmagic ni adalah codec yang paling mesra alam untuk editor. So even laptop korang, laptop yang dah lama ataupun PC yang agak lama, memang best lah untuk editing. Dan kalau korang beli kamera ni, korang akan dapat DaVinci full version secara free. Apa lagi? Belilah kamera ni. So kalau korang nak harga yang cun untuk beli kamera ni, korang boleh pergi dekat Easy Film. Cakaplah MTAS recommend. Okay, sampai di sini sajalah review kamera untuk Blackmagic Cinema Pocket kamera 6K Pro. So kalau korang nak belajar lebih mendalam lagi pasal equipment, pasal lighting, pasal art department dan sebagainya, pasal editing pun sekali, korang boleh langgan mtasfix.podia.com. Dari situ kita ajar korang daripada tulisan skrip sampailah cara korang nak marketkan video korang. Okay, itu je lah. Sekian daripada saya, Amir Afham. Love Tech, stay maniac.